Daripada laporan yang dikeluarkan oleh pasukan petugas khas yang telah menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas, Justice in Wilderness, maka pihak pasukan petugas khas, tuan-tuan, telah mendapati satu perkara yang menggemparkan. Satu perkara yang menggemparkan. Ini ialah apabila Tan Sri Tommy Thomas telah memanggil pihak Genting Holding. Genting Holding ni tuan-tuan tahulah. Genting yang pusat penjudian di Genting Highland. Tan Sri Tommy Thomas telah memanggil Genting untuk membincangkan tentang penjualan kapal Equanimity, sebuah kapal yang dikatakan milik Jolo, yang Jolo beli dengan harga 250 juta US dollar. Dan Tan Sri Tommy ataupun Tommy Thomas lah yang telah berunding bagi pihak kerajaan Malaysia untuk menjual kapal tersebut. Atas kapasiti apa dan kenapa peguam negara pula yang menjadi salesman, ini satu perkara yang amat mencurigakan. Lebih-lebih lagi bila mana beliau dalam bukunya telah mendedahkan beliau memanggil pihak Genting ke rumah dia. Maknanya ada private deal, tuan-tuan, di antara beliau dengan Genting. Dan hasil daripada perundingan tersebut, kapal Equanimity telah dijual below market value dan di bawah harga yang telah dipersetujui oleh mahkamah, harga minima. Mahkamah telah menetapkan harga minima untuk menjual kapal Equanimity ialah sebanyak 130 juta US dollar. Namun Tan Sri Tommy Thomas, tuan-tuan, telah menjual kapal tersebut, saudara, dengan harga hanya 126 juta US dollar. Lebih kurang separuh, tuan-tuan, daripada harga sebenar kapal Equanimity ini. Persoalan dia, macam mana ianya boleh dijual di bawah harga reserve yang ditetapkan oleh pihak mahkamah. Dan ini membawa kepada siasatan lanjut pihak pasukan petugas khas yang mendapati pada tahun 2014, tuan-tuan, Genting telah memohon pelepasan cukai daripada kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. Namun kerajaan Malaysia pada ketika itu enggan memberikan pelepasan cukai sebanyak 4.8 bilion. 4.8 bilion, tuan-tuan, 4,800 juta ringgit. Jadi akibat daripada keengganan Datuk Seri Najib, kerajaan Datuk Seri Najib untuk memberikan pelepasan cukai kepada Genting, maka Genting telah menyaman kerajaan Malaysia. Genting telah menyaman kerajaan Malaysia, tuan-tuan, saudara. Dan ketika pada tahun 2019, setelah kerajaan Malaysia diambil alih oleh kerajaan Pakatan Harapan, pada ketika itu, tuan-tuan, diyakini oleh pasukan petugas khas ada perundingan di yang diwakili oleh Tan Sri Tommy Thomas dengan Genting, yang akhirnya telah menyebabkan kerajaan Malaysia yang disaman oleh Genting Holding berhad. Genting tiba-tiba menarik balik saman 4.8 juta itu, dan kerajaan Malaysia, tuan-tuan, telah pun memberikan pelepasan cukai yang dimohon oleh Genting Holding, tuan-tuan. Saudara, kapal yang kita jual dahlah harga reserve dia sepatutnya 130 juta US dollar. Dia jual separuh daripada harga sebenar yang
Jolo dikatakan beli 250 juta, dia jual dengan 126 juta saja kepada Genting. Dan sebagai timbal balas, diyakini oleh pasukan petugas khas ianya sebagai timbal balas, Genting mendapat apa yang dipanggil sebagai pengecualian cukai sebanyak ataupun pelepasan cukai sebanyak 4.8 bilion, 4,800 juta ringgit, tuan-tuan. Itu sebab pasukan petugas khas meminta supaya Tan Sri Tommy Thomas disiasat. Ini salah satu daripada pertuduhan. Pertuduhan dia semua sekali, saudara. Dakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas ada 19. Setiap hari saya akan cuba keluar satu-satu supaya ramai orang boleh tahu betapa bobroknya kerajaan Pakatan Harapan dan betapa rosaknya peguam negara yang menjadi peguam negara ketika Pakatan Harapan memerintah. Tuan-tuan, 4.8 bilion ini, saudara, tidak sama dengan duit yang kononnya hilang daripada 1MDB. Saya nak beritahu tuan-tuan, hari ini sudah terbongkar di mahkamah bahawa duit yang dikatakan daripada 1MDB itu datangnya daripada kerajaan Arab Saudi, iaitu Kementerian Kewangan di Riyadh, dan juga daripada Putera Saud. Tetapi yang pasti hari ini, saudara, yang pasti hari ini 4.8 juta cukai yang sepatutnya dibayar oleh Genting Holding Berhad ini ialah duit yang sepatutnya boleh memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia kurang-kurang 1 kali BRIM. Satu BRIM lebih kurang 6.8 bilion ringgit untuk tahun kewangan 2017 dan 2018, belanjawan ketika zaman Datuk Seri Najib. BRIM yang dinikmati oleh 7.1 juta keluarga, nilai dia 6.8 bilion. Tukar kerajaan Pakatan Harapan turun jadi 4.1 bilion. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, pelepasan cukai yang diberikan oleh kerajaan Pakatan Harapan ketika Lim Guan Eng menjadi Menteri Kewangan jauh lebih besar daripada nilai BSH ataupun nama asalnya BRIM yang diberikan kepada rakyat Malaysia, khususnya golongan the B40, tuan-tuan. Jadi saya rasa hari ini skandal ini sangat besar dan sewajarnya peguam negara mengambil sikap untuk memastikan penjenayah-penjenayah ini dihadapkan ke muka pengadilan seberapa segera yang mungkin. Kita masih menunggu tindakan daripada peguam negara untuk menghadapkan Nazlan Ghazali, hakim yang terlibat secara langsung dalam penubuhan SRC International dan kemudian gagal untuk mengisytiharkan penglibatan beliau, konflik of interest beliau dalam kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan beliau sepatutnya boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Penal Code ataupun kanun kesiksaan. Tetapi malangnya sehingga hari ini Nazlan masih bebas, seolah-olah tidak ada sebarang siasatan, sedangkan pihak SPRM mengesahkan bahawa siasatan terhadap Nazlan sudah lama selesai. Dan pihak peguam negara, walaupun setelah bulan Mei dah selesai, 3 bulan selepas itu bila pengumuman dibuat oleh SPRM baru kelang kabut minta dokumen tu, dokumen ni. Sekarang semua dokumen dah lengkap, tinggal dakwaan dibuat oleh pihak peguam negara. Tetapi sehingga hari ini peguam negara enggan untuk mendakwa Nazlan. Dan ini satu lagi perkara yang amat memelikkan kita ataupun menghairankan kita, tuan-tuan. Jadi itu mukadimah.